ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan, indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidil Adha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua warga Kisah Seram Alam Jin dan para penonton yang hadir. Kisah kali ini sebenarnya telah lama dikirimkan kepada saya. Saya terima kisah ini pada 22 Januari 2023, bulan 1. 5 bulan yang lepas kisah ini dikirimkan kepada saya, tapi sengaja saya simpan supaya menunggu waktu yang sesuai untuk disiarkan. Kenapa begitu? Sebab memandangkan kejadian tu berlaku pada Hari Raya Haji, maka dengan sabar saya menunggu sehingga waktu Raya Haji ni, hari ini baru saya siarkan kisah dari pengirim tersebut. Lama saya simpan, memang cukup lama. Dengan sabar saya simpan kisah ini. Dikirimkan oleh saudara Amir yang berlaku kepada mereka sekeluarga pada musim perayaan Hari Raya Haji tahun 2022, tahun lepas ni. Mari kita dengarkan kisah benar daripada beliau. Bukan berlaku kepada diri Amir, akan tetapi kejadian itu berlaku kepada salah satu adik perempuannya. Benarkan saya memberi nama samaran kepada adik perempuannya, iaitu Mira dan juga suaminya Adam. Saya letak nama samaran supaya mudah untuk kita faham flow kisah ni. Mira sudah berkahwin dengan Adam agak cukup lama. Satu hari tu Mira ni bermimpikan benda yang pelik, yang tak masuk di akal. Yelah, mimpi mana yang waras kan? Tapi kali ini bagi Mira, mimpi dia berbeza. Sebab selalu berulang-ulang mimpi yang sama. Sangat-sangat menusingkan Mira. Jadi dia pun bagi tahulah pada mak dan juga suaminya Adam dengan mimpi yang dia masukkan itu. Pada awalnya, mungkin ianya hanya sekadar mimpi dia. Jadi mereka sekeluarga pun buat-buat tak tahulah. Abaikan saja mimpi itu. Selepas beberapa bulan kemudian, Mira jadi selalu sangat tak sihat. Sekejap-sekejap demam, sekejap-sekejap demam. Jadi Amir ni selaku abang kandung kepada Mira memberi nasihat kepada suaminya Adam untuk bawa Mira ni ke hospital. Malangnya, bila pergi ke hospital, doktor bagi tahu bahawa Mira tak ada sakit apa pun. Blood pressure dah ambil, kandungan gula pun dah ambil, darah pun dah diuji. Semuanya okey, tak ada masalah. Doktor akhirnya bagi ubat tahan sakit saja kepada Mira sebab demam ni. Dipendekkan cerita, selang beberapa hari kemudian, masa ni Amir baru saja pulang daripada Langkawi atas urusan kerja. Tiba-tiba dia dapat panggilan daripada mak dan juga Adam. Kata mereka, si Mira tiap-tiap malam mesti meracau. Meracau tak tentu hala. Amir bila dengar keadaan Mira macam tu, dia pun bagi tahu pada Adam untuk cari seorang ustaz yang mahir dengan hal perihal perubatan Islam supaya boleh menangani masalah misteri pada Mira adik dia ni. Seperti yang dirancang, ustaz pun datang hadir ke rumah cuba usaha untuk memulihkan keadaan misteri Mira. Tapi benar seperti yang berlaku dalam dunia realiti, bukan mudah nak mencari kesembuhan. Berminggu-minggu keadaan ini berlarutan. Ustaz pun sebenarnya dah cuba berusaha bersungguh-sungguh untuk tangani masalah ini, tetapi malangnya masih juga belum menunjukkan sebarang hasil yang diperlukan. Mira masih lagi dalam kesakitan. Sekejap-sekejap demam, sekejap-sekejap demam, sekejap-sekejap demam. Kesian pada Mira. Pada tarikh 12 Oktober tahun 2022, jatuh pada Hari Raya Haji, hari Sabtu malam Ahad. Masa ni Amir, isteri dan juga anaknya tidur di rumah maknya. Waktu itu kebetulan Mira dan suaminya Adam pun ada. Masing-masing balik beraya haji di rumah maknya di kampung Alustar, Kedah.
malam berkenaan. Malam tu Amir ni tak boleh tidur tau. Macam-macam gaya dia dah buat, tak boleh juga tidur. Apa hal pula ni, tak boleh nak lelak mata kan? Entah macam mana si Amir terlihat pada si Adam yang tengah tidur ni. Tapi tangan Adam sedang bergerak-gerak, terkapai-kapai macam ada benda yang tak kena. Walhal si Adam tengah lenda tidur, tapi tangan dia je yang bergerak-gerak. Apa lagi, Amir pun pergi ke arah Adam, lalu bangun, kejutkan Adam daripada tidur. Adam, bangun. Hang udah kenapa Adam? Awak hang ni ngigau ke Adam? Terjaga je Adam daripada tidur. Terus Adam bagi tahu kepada Amir. Rupa-rupanya Adam ni kena tindih. Betul-betul seksa. Tak boleh nak napas, kata Adam. Nasib baik Amir ni datang tolong kejutkan Adam daripada tidur. Selepas itu, bila Amir ni dengar daripada jawapan Adam tu, dia pun selaku abang ipar menjalankan tanggungjawabnya sebagai abang besar, abang long kawasan, memberi nasihat kepada Adam. Kata Amir, biasalah tu kena tindih Adam. Kita ni lelaki kena kuat sikit. Tak ada apalah tu, sikit je. Syang ni macam tak biasa je kena tindih. Itu nasihat daripada abang long kawasan. Amir abang ipar. Sejurus selepas itu, mereka pun kembali kepada posisi tidur masing-masing. Kebetulan Amir ni jadi mengantuk yang teramat sangat. Mood mengantuk nak tidur ni dah sampai. Dia pun baring, pejam mata, terus lebur, shut down. Akhirnya abang kawasan dapat tidur dengan tenang. Tapi disangkakan pada awalnya tidur yang tenang bermimpikan bakal bini nombor 2. Namun rupanya ada sesuatu yang menantikan Amir di alam mimpi. Bukan mimpi bakal bini nombor 2, tetapi sesuatu yang lain. Kata Amir, ini serius ya. Kata Amir, dia mimpi ada satu lembaga hitam yang berbadan besar sedang mencangkung di atas alang bumbung rumah. Mata lembaga tu berwarna merah. Mukanya pula, astagfirullahalazim, sukar nak dibayangkan betapa hodohnya muka makhluk tu. Amir bagi tahu lagi, dia nampak lembaga tu pandang ke arah Amir dalam keadaan yang sangat marah. Secara tiba-tiba, lembaga tu terus terjun menghimpak ke atas badan Amir. Dia punya kesakitan tu, kata Amir, ya Allah, terlampau sakit. Walaupun dalam mimpi, tapi kesakitan tu macam realiti, kata Amir. Dan lagi bukan itu je tahu. Dengan jelas Amir masih ingat lagi, lembaga tu siap boleh buka mulut ni seluas-luas ni, macam tu. Umpama macam nak membaham muka si Amir masa tu. Seram, memang seram. Selalunya kita ni kena himpap je. Ini tidak, siap boleh tunjuk muka lagi pada Amir. Dengan berbekalkan saki-baki tenaga yang ada, Amir cuba menolak. Amir cuba melawan sedaya upaya. Tak berapa lama kemudian, alhamdulillah, akhirnya Amir berjaya juga bangun daripada tidur yang dihimpit oleh makhluk lembaga tu. Bila Amir dah bangun daripada tidur, daripada mimpi himpit tu, dia sangkakan ini mungkin mimpi je lah. Walaupun rasa sakit sangat, dia rasa mimpi je kot. Akan tetapi saudara dan saudari semua, dengar sini baik-baik. Ianya bukan sekadar mainan mimpi yang biasa. Sebab apa? Mungkin sudah menjadi satu asbab Amir yang tengah dalam keadaan posisi tengah duduk selepas keletihan kena himpit tadi tu, dia nampak dengan cukup jelas dan nyata ada sesuatu dekat bawah katil adik perempuannya Mira. Bila diperhatikan betul-betul, subhanallah, lembaga yang Amir nampak dalam mimpi tadi tu, muka lembaga tu rupa-rupanya sekarang ini sedang berada di bawah katil adik perempuannya Mira yang tengah tidur. Sedikit info tambahan buat semua. Masa Hari Raya Haji ni, Mira ni masih lagi dalam mencari kesembuhan. Masih lagi sakit-sakit, demam-demam, belum lagi sihat. Amir nampak lembaga tu di bawah katil Mira, sambil muka lembaga tu senyum ke arah Amir yang sedang bertentangan mata dengan lembaga tu. Tak kiralah abang long ke, abang kawasan ke, kalau dah melalui fasa situasi yang macam ni, boleh terkeluar jugalah suara perempuan dekat halakom ni.
Berteriaklah, menjeritlah si Amir ni sambil Amir melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali Amir takbir. Kemudian lembaga tu hilang serta-merta. Dalam waktu yang sama terdengar suara Mira sedang merintih kesakitan. Bang, tolong bang, tolong Mira bang, perut dengan tangan Mira ni sakit ni bang, tolong Mira bang. Seakan-akan macam sedang ditekan-tekan, dipicit-picit oleh lembaga tu. Amir datang kepada Mira, pujuk Mira pelan-pelan. Mira, adik, sabar ya. Esok abang cari doktor ataupun orang yang boleh datang mengubat. Sabar ya adik ya. Masa ini hanya Amir dan juga Mira sahaja yang sedar. Mereka yang lain sedang lena di buah mimpi ataupun memang disengajakan untuk tidak terjaga daripada tidur oleh lembaga tu. Kejadian ini berlaku pada pukul 4 pagi. Keesokannya, kenalan kepada Amir sampai di rumah. Bukan seorang, tetapi berdua yang bernama Syam dan juga Zali. Syam dan Zali daripada Jitra Kedah datang ke Alostar semata-mata nak berusaha membantu gangguan yang dialami oleh Mira. Memandangkan Syam dan juga Zali ni memang berpengalaman dalam dunia perubatan Islam, insya-Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala mereka ni cuba selesaikan gangguan ini. Baru saja Syam dan juga Zali duduk di pekarangan ruang tamu, kelihatan Mira ni yang sememangnya tidak mampu untuk bangun berdiri daripada atas katil, tiba-tiba Mira boleh melompat bangun. Jadi marah-marah mengamuk tak tentu pasal. Walhal sebelum ini nak berjalan, nak bangun pun tak berdaya. Ini boleh bersilap bagai pula Mira ni. Pelik. Memandangkan bila melihat keadaan Mira yang over agresif ini, kami sekeluarga baru sedar ada sesuatu yang dah mengawal badan Mira daripada dalam. Kami sedih sangat-sangat diperlihatkan keadaan Mira yang macam ini, daripada seorang gadis yang lemah lembut bertukar kepada gadis yang sangat ganas dikawal oleh jin dalam badan. Astagfirullahalazim. Syam dan juga Zali pun menjalankan wataknya sebagai seorang perubatan Islam. Setelah berlakunya beberapa proses dan progres, setelah berdialog, setelah berbicara, syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya benda lembaga yang duduk dalam badan Mira ni dapat dikeluarkan dengan syarat ya, lembaga jin tu setuju untuk keluar sekiranya dipindahkan ke lokasi kawasan laut ataupun pulau. Jadi Syam dan Zali pun bersetuju untuk memindahkan jin berkenaan ke tempat yang dipersetujui. Bagi Mira pula, alhamdulillah dah sihat seperti sedia kala, menjadi seorang isteri dan ibu yang sepatutnya sihat macam orang lain. Buat pengetahuan saudara-saudari semua yang menonton, semasa sesi berdialog di antara Syam, Zali dan juga jin tersebut, Amir kata jin tu sebenarnya dah lama sangat dalam badan Mira. Masa ketika beliau masih muda-muda dulu, masa belum kahwin lagi, benda jin tu dah ada dalam badan Mira. Masa tu anak dara lagi dah ada dalam badan Mira. Jadi kemungkinan besarlah bila Mira ni sudah berkahwin, dah berumah tangga, dah ada anak, jin tu dalam badan Mira ni jadi mengamuk kot. Jadi tak serasi agak-agaknya. Wallahu alam, saya tak tahulah. Walau apa pun, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha mengetahui kesahihan asbab, sebab dan juga penyebab. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara Amir sekeluarga kerana sudi berkongsikan pengalaman mereka untuk renungan kita bersama. Semoga kita beroleh manfaat daripada pengalaman yang dilalui. Jujurlah saya katakan, sebenarnya lah, kalau dah mula kena ganggu jin syaitan ni, bukan satu masalah yang biasa tau, bukan kecil-kecil punya masalah. Sesiapa yang pernah lalui, dia akan tahulah betapa besarnya dugaan ujian yang sedemikian rupa. Betul tak cakap saya? Mohon kerjasama baik, keikhlasan daripada saudara-saudari kalian korang semua ini untuk ringan-ringankanlah jari jemari ini untuk tekan button subscribe supaya sedikit tanda penghargaan
buat kami warga Kisah Seram Alam Jin. Saya doakan moga kita semua beroleh keberkatan, kesihatan yang baik, rezeki yang luas, diberikan kesembuhan serta dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 10 Zulhijjah menjelang tiba, takbir bergema menggegarkan jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun dipinta di hari yang mulia. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin dari saya selaku admin dan juga wakil kepada warga Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.